Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat sambung dalam pengajian ataupun kita membaca dan memilih tajuk-tajuk yang ada dalam kitab yang kita gunakan mula minggu lepas, iaitu kitab Safahat Musabdat Ulama daripada karangan hasil karya Syekh Abdul Fattah Abu-Uddah. Dan kita dah beritahu dalam siri yang pertama bahawa buku ini mengumpulkan tentang kisah-kisah ulama dalam menuntut ilmu, bagaimana mereka menanggung berbagai kesusahan, kesabaran, dan juga bagaimana mereka boleh kita katakan tidak putus asa, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang ilmuwan yang terkenal. Dan kisah ini sebenarnya kita sebutkan sebelum ini dibahagikan kepada beberapa aspek oleh kita Syekh Abu-Uddah, iaitu aspek yang melibatkan pertamanya adalah pengembaraan. Kita dah ambil itu. Sekarang untuk malam ni, untuk kali ini kita ambil kisah-kisah mereka tentang ataupun aspek meninggalkan tidur dan rehat dan keselesaan demi menuntut ilmu. Itu maksud. Jadi Syekh Abu-Uddah dalam bab ataupun aspek yang kedua ini, beliau memulakan dengan menyebut bahawa semua orang tahu bahawa untuk mendapatkan sesuatu dia perlu ada pengorbanan. Maksudnya antara dua perkara. Sebagai contoh, dia nak ilmu tapi dia nak juga keselesaan. Kadang-kadang salah satu mesti dikorbankan. Jadi kalau orang yang bijak, dia akan korbankan yang kurang kekal antara dua tu. Dia kena buat perbandingan, ya. Kalau kita dapat dua-dua, alhamdulillah. Tapi kalau kita disuruh memilih, jadi orang yang bijak, kata Syekh Abu-Uddah, dia akan memilih benda yang paling penting antara dua perkara. Maka satu dikejar, satu lagi dikorban. Itu maksudnya. Dan juga dia kata ilmu ini adalah satu perkara yang mahal, yang susah, yang hebat, yang mulia. Dan semua orang yang belajar mengetahui bahawa ilmu ini bukan senang dalam apa jua bidang. Ilmu agama atau ilmu tentang keduniaan, semuanya susah. Tak ada orang yang belajar susah payah kemudian dia kata kepada orang senang saja. Melainkan mungkin dia bergurau ataupun dia nak bagi motivasi, kan? Apa ni, lebih-lebih lagi ilmu agama, kan? Dan ini adalah kisah-kisah yang telah berlaku, bagaimana ulama tinggalkan keselesaan yang banyak untuk mendapatkan ilmu yang lebih mulia, yang lebih tinggi, yang lebih hebat daripada keselesaan tadi. Dan Syekh Abu-Uddah memulakan dengan menyebut kata Imam Yahya bin Abi Kathir yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata-kata tersebut menyebut bahawa la yustata'ul ilm birahatil jism. La yustata'ul ilm, tidak akan diperolehi ilmu itu dengan keadaan badan itu berehat. Itu kata ulama, macam satu kaedah, macam semua orang tahu gitu. Melainkan orang yang mungkin dia kata dulu lain sekarang lain, tak tahu lah, kan? Tapi kalau kita faham ilmu itu adalah ilmu yang susah, maka kata-kata ini relevan sampai bila-bila. Orang yang berehat, dia susah nak dapat ilmu, so dia kena tinggalkan rehat, susah payah, maka akhirnya dia dapat benda yang susah. Itu yang mulia tadi. Kemudian disebutkan di sini satu dia kata-kata yang nampak macam kita zaman sekarang macam over lah. Setengah orang cakap, dia orang kata apa, kata-kata yang berlebihan ni kadang-kadang bukan dengan maksud hakikat, tapi dengan maksud nak sampaikan makna, ya, nak sampaikan makna. Kata-kata daripada seorang imam ulama yang disebut oleh Khatib Al-Baghdadi dalam kitab dia Al-Jami' di Adab Rawi, di Akhlaq Rawi Adab Sami'. Ini satu kitab Al-Jami' ni, kitab yang tebal juga, cerita tentang sifat-sifat ahli hadis ataupun sifat-sifat ulama.
Dia usul dalam bab-bab yang banyak lah Khatib Baghdadi. Jadi Syekh Abu Burdah ambil nukilan daripada kitab ini, iaitu Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi. Bagaimana seorang ulama bernama Abu Ahmad Nasr bin Ahmad Al-Iyadi Al-Faqih Al-Samarqandi, dia kata, la yanalu hadzal ilma illa man 'attala dukkanahu wa kharraba bustanahu wa hajara ikhwanahu. Tidak akan dapat ilmu ini, ilmu agama ni, kecuali orang yang menutup kedainya, memusnahkan taman-taman kebunnya, meninggalkan kawan-kawannya, wa mata aqrabu ahlihi ilaihi falam yashhad janazah, dan meninggalnya orang yang paling hampir dengan dia, keluarganya, dan dia tidak pergi jenazah. Maksudnya ilmu tak sempat buat semua benda. Jadi ada ulama yang komentar tentang kata-kata ni. Mereka tak kata benda ni over, tak. Ni nak gambaran dia, gambaran bagaimana seseorang tu bila dia bersungguh-sungguh dan asyik dan penuhkan waktu dia tak sempat buat banyak benda. Dan saya ingat peristiwa yang saya jumpa ulama-ulama zaman sekarang yang macam tu juga ada. Maksudnya dalam zaman mereka menuntut ilmu, dia kata banyak orang kata apa, banyak dia terlepas. Banyak dia terlepas, contohnya majlis kerakyaan, mungkin dia duduk jauh daripada kampung halaman. Kan kita zaman sekarang, kalau kita cakap pasal hari raya open house pun, kita bersungguh-sungguh nak pergi kan. Kalau kita susah hati ni, saya minggu ni sibuk ni, mana open house banyak. So bila kita banyak sangat hubungan dengan masyarakat, ini bukan nak kata negatif, tapi automatik kita tengok kita tak ada menuntut ilmu atau tak sempat buat benda lain. Kan? Sebab tu kata-kata yang menarik juga dari Sayyidina Umar. Kalau kita baca Sahih Bukhari, ada kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyebut bahawa tafaqqahu qabla an tusawwadu. Tuntutlah ilmu, belajarlah bab agama sebelum kamu dilantik menjadi ketua. Kan? Kemudian Imam Al-Bukhari sambung, wa ba'da an tusawwadu, dan tuntutlah juga ilmu selepas jadi ketua. Kan? Maksudnya kata-kata Sayyidina Umar tu maksudnya apa? Sementara kamu belum sibuk. Ini Imam Syafi'i huraikan kata-kata ni. Imam Syafi'i huraikan, sebelum kamu sibuk, sebab jadi ketua dia akan sibuk. Sebelum sibuk tak cari dulu, gunakan peluang. Kemudian yang kedua kata Imam Syafi'i, bila dia jadi ketua, dia ada ego sikit. Terhalang dia untuk menuntut ilmu sebab dia dah tinggi. Nak turun balik untuk ilmu jadi susah. Maka Imam Syafi'i kata itu maksud Sayyidina Umar. Maksud sebelum kamu sibuk atau sebelum kamu ada ego, belajarlah merendah diri, mencarilah ilmu. Kita akan lihat nanti kisah yang berkaitan. Jadi makna bukanlah maksud tinggalkan dunia semua untuk ilmu, tapi seolah-olah kalau nak ilmu, sesuatu perlu dikorbankan. Mungkin orang tu dia tak bolehlah orang kata apa, hidup macam orang lain, tapi hidup dia selesa, cuma tak mewah atau tak high class, sebab dia kena fikir pasal pengajian dia, ilmu dia. Kalau ikut macam ni, memang ada kisah yang betul-betul berlaku. Bukanlah maksudnya tak ada benda yang tak berlaku. Ada benda berlaku. Ada ulama yang tak sempat menghadiri jenazah seseorang keluarga dia kerana dia mengajar atau belajar. Dan ada ulama yang bila dia belajar, surat-surat yang dia dapat pada kampung dia tak baca. Ini ada kisah diceritakan oleh Syekh Muhammad Awamah, seorang muhaddis zaman sekarang yang murid pada Syekh Abu Burdah, murid kanan Syekh Abu Burdah. Syekh Muhammad Awamah masih hidup lagi. Dia bila lantik jadi fellow dekat USIM punya Institut Fatwa tu, dia datang bagi satu kelas pengajian. Salah satu kelas dia beritahu ada ulama tak baca surat daripada kampung. Sebab apa? Dia duduk jauh kan, orang tak surat. Sebab kalau dia baca, dia mungkin balik kampung, dia mungkin tinggal ilmu dia mungkin terganggu, dia mungkin. So lepas satu masa dia baca balik dan dia menangis. Banyak benda dia terlepas, tapi dia dapat ilmu. Ya. Maknanya kata ulama ni, maksudnya kelazatan ilmu dengan kelazatan yang lain. Itu maksud dia. Sebab itu Syekh Abu Burdah ada buat buku yang lain, tajuk dia ulama-ulama yang tak berkahwin demi mencari ilmu. Ada buku dia, ramai juga.
Ramai juga. Termasuk Imam Nawawi rahimahullah, termasuk Imam At-Tabari, termasuk Imam Ibn Taimiyah dan sebagainya. Jadi ada orang kata apa, mengorbankan kelazatan yang halal untuk dapat ilmu. Itu satu benda yang dipanggil, kita tak boleh anggap dia macam kita. Kita tak boleh nilai dia dengan kaedah tak boleh macam tu Ustaz, kita tak boleh buat itu. Jangan cakap macam tu. Ini bukan, ini benda yang ulama dia lebih faham diri dia, kan. Kemudian disebut di sini, dia kata ada seorang ulama lain yang bernama Ibnu Jama'ah, dia huraikan kata-kata tadi. Dia kata nampak macam kata-kata ni macam ada unsur berlebihan. Maksudnya siapa nak ilmu, dia kena tutup kedai pekerjaan dia, kebun-kebun dia tak boleh usahakan, dia tak boleh apa, dia kena tinggalkan saudara dia kena tinggalkan, dia kena. Kata Imam Ibnu Jama'ah kena menguraikan kata-kata ini dalam kitab Tazkiratus Sami'. Dia kata walaupun nampak ayat ini ada unsur berlebihan, dia kata, tapi maksudnya ialah untuk supaya hati itu fokus kepada ilmu. Itu maksud ayat tadi, hati fokus. Sebab dia kata, sebab bila ada banyak benda kita kena buat, maka mungkin fokus kita lari. Macam setengah orang dia nak hafal Quran, tapi dia hilang fokus dengan banyak aktiviti harian, banyak mungkin benda yang dia buat sendiri, yang dia buat, halangan tu dia yang buat, ataupun orang kata apa, sebab dia kerja, lepas kerja pula sebab dia letih, lepas tu pula sebab ada banyak sangat benda, maka dia tak boleh hafal Quran. Dan dia kata apa, saya memang tak boleh hafal. Itu salah. Sebenarnya dia tak fokus kepada benda tu, kan? Sebab tu ada orang cakap seseorang tu bila dia masa muda dia kena fokus belajar, sebab dia masih lagi tak ada tanggungjawab yang banyak, dari segi kewangan, komitmen kewangan, dari segi komitmen keluarga, dari segi pekerjaan, dari segi apa, dia tak sama. Sebab tu orang yang dah kahwin tak sama dengan orang yang belum kahwin. Orang dah kahwin dia kena fikir pasal isteri dan anak mungkin ramai dan sebagainya. Jadi biasanya, itu maksud biasanya, hilang fokus yang menyebabkan kita tak dapat ilmu macam yang kita nak, kan? Tak dapat ilmu macam yang kita nak. Jadi ini yang kata apa, bagaimana kita nak ambil pengajaran daripada kata-kata tadi, ialah kita cuba minimumkan yang lain-lain dan maksimumkan fokus kita kepada ilmu, kan? Nak buat macam mana? Bukanlah masuk ulama semua tak kahwin, dia kahwin juga, dia ada anak ramai juga, dia ada rumah, dia ada kerja, dia qadi semua. Bermakna dia ada sistem dia yang kita kena belajar. Jangan kita kata macam ustaz tak apalah, saya sibuk. Tak, semua orang sibuk. Kalau semua orang sibuk dan semua orang tinggalkan menuntut ilmu ataupun tinggalkan mendalami ilmu, susah, kan? Semua orang ada alasan. Tak ada orang nak mengambil tahu benda ni. So kita kena fikir juga. So ayat yang lebih baik ialah ustaz ada masalah ustaz, saya ada masalah saya. Kita cari penyelesaian dia, cara yang berlainan. Itu maksud dia. Kita cari cara penyelesaian dia mengikut apa yang kita akan lihat dalam kisah-kisah yang disebutkan di sini. Maknanya tak boleh kita putus asa sebelum kita mencuba. Macam orang yang dah kahwin, dia kata, saya ustaz, saya kalau sebelum kahwin saya boleh. Itu ayat tu tak patut cakap. Orang yang ada anak lah, saya dulu masa tak ada anak boleh. Semua dia cakap benda yang dah berlaku, benda yang dah berlalu. Saya kalau anak seorang tak apa ni, anak 4, mula dah. Saya dulu kalau dia cerita dah tak boleh buat lah. Semua cerita dulu saya kerja saya yang lama, saya boleh, tapi sekarang tak boleh. Jadi ini semua tak membantu lah. Kena fikir macam mana, sekarang macam mana saya nak buat. Tu ayat dia. Saya nak untuk ilmu sekarang, kan? Dan ramai orang mencipta alasan. Sedangkan ulama kisah yang kita akan baca sekejap lagi ni, kisah-kisah benar ni yang tak panjang pun, kita akan ambil banyak kisah. Dia tak mencari alasan, tapi dia cipta peluang. Maksudnya dia nak buat, aku nak buat juga, apa jadi pun aku nak cuba juga. Itu maksud. Ya, sampai Ibnu Jauzi, ulama kurun ke-6, dia pernah cakap bahawa semangat dalam menuntut ilmu ialah kadang-kadang dia nak sesuatu yang orang lain kata mustahil.
dalam ilmu. Kan? Dia nak sesuatu. Kadang-kadang kita beritahu ke orang kan, saya nak ni, kawan ada orang akan dia negatif nak cakap susah kan. Kita pun kalau susah tak apa. So kita banyak ikut pendapat orang yang negatif. Bila orang cakap boleh, kita dah semangat lah sikit. Aku rasa kau boleh lah. So dia boleh, insyaAllah. Dia boleh lah fikir cara dia. Tapi kalau semua orang cakap aku kan apa, tapi kau nak aku cakap terang ke, kau nak macam tu pula ayat. Terang tak boleh. So kita dah give up kalau orang. Kita dah putus asa kita. Kita beritahu kita, aku rasa kalau aku pun tak boleh, kau pun tak boleh. So susah lah kan. Ini buat lawak boleh lah kan. Tapi so mana orang kata apa, kalau zaman sekarang ni orang kata apa, bawa ni Euro kan ada penyerang Perancis yang kecil tu mana-mana. Saya tak ingat masa tu, ingat Griezmann. Jadi bila kita baca kisah dia sampai berhijrah ke Sepanyol nak cari kelab yang nak main dengan dia, yang nak ambil dia, sebab dia kecil, orang tak yakin dia. So akhirnya dia build up career dia dekat Sepanyol, dan dia dipanggil wakil Perancis balik. So apa perasaan kelab-kelab yang tolak dia dulu? Itu maksudnya kan? Maksudnya tak apa, aku tak dapat di sini, aku cari tempat lain. Akhirnya striker Perancis yang kecil. Sama juga dengan kawan saya dan guru saya, sahabat saya Ustaz Muhammad Anuruddin. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook dia. Dia banyak menulis dan dia dekat bernama. Dia kata prinsip hidup dia beritahu saya, yang dia ajar oleh ayah dia ialah kalau tak boleh, bolehkan juga. Tu ayat tu macam betul kan? Tak betul. Maksudnya kalau ada prinsip macam tu, insya-Allah mudah kot. Kan? Maksud saya kalau tak ada prinsip macam tu, tak payah cerita lah malam ni. Kan, kalau kita yang dengar program ni, yang dengar rekaman ni ke apa semua, daripada awal dah anggap itu orang dulu boleh Ustaz, sekarang saya tak boleh. So tak payah buka cerita ni. Kita nak buka cerita ni sebab kita nak ambil untuk kita. Macam untuk saya, untuk orang yang dengar, untuk semua yang ada kat sini, kita nak ambil untuk kita. Apa kita boleh ambil dari sini? So mesti ada something yang kita boleh improve dalam hidup kita bila kita baca kisah ni. Itu ulama kata baca kisah-kisah orang soleh ni berkat dan bagi semangat. Berkat dan bagi semangat. Baik, kita mula lihat yang pertama, tentang sahabat bernama Abdullah bin Abbas. Ini sahabat Nabi lah. Jadi Syekh Abu Udah ambil kisah Ibnu Abbas, sahabat yang kanak-kanak di zaman Nabi. Sebab masa Nabi wafat umur dia lebih kurang 13 tahun. Jadi dia lahir orang kata apa, bukan di awal kenabian, beberapa tahun sebelum, ataupun 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian dia wafat umur dia lebih kurang 13 tahun. Jadi Syekh Abu Udah bawa di sini kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, dan juga Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan Al-Ilm, dan Ibnu Kathir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Iaitu Ibnu Abbas kata, semasa Rasulullah SAW wafat, aku masih lagi remaja, pemuda, remaja. Kemudian aku berkata kepada seorang remaja seusia aku daripada kalangan Ansar. Masa dia sembang kawan dia lah. Dia kata, mari kita pergi belajar dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang senior-senior, yang abang-abang, yang pakcik-pakcik, yang tahap Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, semua. Mari kita mengaji, jom kita pergi belajar. Maksudnya bawa kertas ataupun pergi hafal, pergi jumpa, pergi belajar. Jadi sayangnya remaja yang seusia dengan dia ni, dia kurang semangat macam Ibnu Abbas. Itu saya kata tadi tu, bila kita tanya orang yang kurang semangat, kita kurang semangat sebab dia. So kita kena cari jawapan-jawapan yang positif. Walaupun kadang-kadang dia buat lawak, tapi lawak tu positif. Kan? Maknanya dia tak gurau dia negatif. Baik, sekarang ni dia kata kepada kawan dia, jom, Rasulullah dah wafat, tapi sahabat-sahabat yang senior ni ada, kita pergi belajar. Semangat kan? Mereka ramai sekarang, mereka masih ramai, maksud mereka masih hidup. Apa kata remaja seorang lagi ni? Aku heran dengan kau Ibn Abbas. Kau rasa pelik. Engkau rasa orang perlukan kau ke? Yang kau nak belajar ni? Kau nak tanya kau ke? Nampak tak? Fokus sekarang ni, fokus dia ialah kau belajar pun ada orang nak tanya kau.
Ada orang perlukan kau tak? Kalau kau tahu, kalau kau belajar banyak-banyak, kau mungkin zaman dulu orang cakap macam zaman dulu lah, mungkin orang pernah keluar belajar agama ni ada masa depan. Mungkin lah kan. Sekarang ni kau belajar banyak-banyak, kau tak idea pun kan? Orang tak tanya kau pun. So ini antara contoh bagaimana setengah orang menganggap belajar tu, orang kata apa, perlu ada sesuatu yang jaminan masa depan baru dia fikir. Contoh macam, bukan jaminan duniawi, maksudnya contoh kalau kau belajar, nanti kau akan jadi pengajar, engkau akan jadi berjawatan penasihat atau sebagainya. Okeylah, aku setuju. Tapi kalau kau belajar, tak ada siapa pun nak ambil kau. Macam kau belajar banyak lama-lama, jauh-jauh, talaqi bertonton, dan kau macam tu juga dari segi kedudukan masyarakat. Itu maksudnya. Dia macam sekarang kan, macam apa ni, kau belajar hafal semua ni, kata orang kata apa, masjid-masjid tak ambil imamnya. Apa sahabat nak masjid kan, dan kaitkan Allah tarawih pun, kalau kau hafal Quran pun masjid dah ada imam ni. Lepas tu kalau dalam bidang lain dah ada lah orang mengajar, dah ada semua, dah ada. Kau reserve, tak apa, reserve okey juga lah. Kalau dia fikir positif, substitute ni okey juga. Nanti kalau player yang utama masalah, saya masuk lah. Tak, kata tak perlu. So bukanlah dia nak negatif ke Abbas, tapi dia fikir Abbas 13 tahun, kau sungguh-sungguh nak belajar semua, siapa nak tanya kau pada 13 tahun. Itu maksudnya. Jadi dia buat apa? Dia kata aku yang belajar, dia tak ikut aku belajar. Maksudnya seorang berseorang. Ini satu lagi semangat. Maksudnya jangan kita ikut orang sangat. Kita kadang seorang-seorang menjadi, insya-Allah. So ikut dia belajar, dia mencari para sahabat Nabi. Dan bila ada sahabat Nabi itu atau seseorang lelaki itu ada hadis yang dia tak pernah dengar direct daripada Nabi, sebab dia kadang-kadang dah 3 tahun sebelum hijrah baru dia lahir, maka ada banyak hadis yang mungkin dia tak sempat dengar direct, maka dia akan cari balik. Okey, dia kata sampai ke tahap dia kata, kalau aku jumpa sahabat Nabi yang senior ni sedang tidur, disebut qailan. Qailan ni tidur siang. Kita akan jumpa lafaz fi'il dia adalah qala. Qala ni setengah orang terjemah yang popular berkata, tapi qala ada banyak makna. Antara maknanya adalah tidur siang ataupun tidur sejenak. Dia kata kalau aku jumpa, contohnya dia kata, Ibn Abbas cerita ni bila dah tua lah, dah cerita dulu, dia ingat balik. Kalau sahabat ni yang aku nak belajar dengan dia ni sedang tidur di tengah hari, aku hampakan selendangku dan aku tidur di pintu rumah dia, dan debu-debu kena muka aku. Maksudnya aku tunggu dia bangun, dia tak ketuk pintu. Ini adab pula kan. Tadi kesungguhan, tadi positif, ni adab pula. Sampai-sampai dia tidur, mungkin hamba dia beritahu kan, hamba dia kata, tuan saya sedang tidur. Okeylah, saya tunggu. Dan ridak ni bukan mestinya ridak yang kita pakai jubah tu. Ridak yang maksudnya kain itu je yang dia pakai. Macam orang pergi umrah dan haji kan, ihram, bermakna dia pakai itu je. Maka dia tidur dengan pakaian itu. Dan dia kata bila orang tu bangun, dia kata, Masya Allah, kenapa kau tak kejutkan aku? Engkau ni Ibnu Abbas, kami sayang, kami hormat keturunan Nabi. So orang hormat dia, tapi dia sedar yang dia mesti hormat guru dia. Itu maksudnya. Walaupun dia keturunan Nabi dan dia orang kenal dia. Jadi kata, apa kata lelaki tu? Dia kata lelaki sahabat Nabi yang ditunggu tu bangun, kata, kalau engkau panggil aku boleh pergi ke rumah kau, anytime. Maksud betapa hormat Ibn Abbas. Tak, dia kata aku lebih wajib untuk datang kepada engkau, sebab engkau pernah dengar hadis tu dan aku tak pernah dengar. Engkau guru maksudnya. Aku datang. Ini dahsyat kan. Lepas tu kadang-kadang kita fikir dia pun sanggup tunggu depan pintu rumah sampai guru keluar. Tapi kadang-kadang setengah orang mungkin pergi ceramah, pergi kuliah, ustaz lambat sampai, dia marah ustaz. Dia boleh marah je zaman sekarang. Zaman sekarang ni Allah Maha nak cakap adab kurang ke, tak ada adab ke, ataupun tersilap apa, ikut ada hari ke tak ada hari, kita pun tak tahu. Baik. Kemudian dia kata dah lama lepas tu, bila dah makin tua, ramai sahabat Nabi yang tua dah meninggal, dia makin berusia, dia makin lama. Ketika itu kata Ibn Abbas, semua sahabat Nabi yang sebelum ni dah meninggal, tinggal aku yang mengajar orang. Semua orang datang jumpa aku belajar dengan dia. Lelaki itu berkata, Ibn Abbas ni memang bijak. Yang tadi gitu. Yang memang tiara. Yang memang tiara. Maksudnya aku
aku tak dengar orang cakap kan, aku tak dengar masa kau ajak aku tu, aku tak fikir sampai aku tak sangka. Tak sangka tu yang kita kena faham, susah dulu senang kemudian tu. Jadi kawan dia tu bukan kata tak alim, tapi tak macam Ibn Abbas. Sebab Ibn Abbas mula berawal buat betul-betul, akhirnya sebab tu kita kata orang belajar ilmu agama jangan dia semata-mata belajar untuk mengajar atau untuk orang tanya. Maksud dia mengajar, dia belajar untuk ilmu. Kalau orang tanya dia boleh jawab. Itu maksud dia. Betul, saya nasihat dari saya dan juga kepada siapa-siapa yang sedang belajar. Maksudnya di peringkat awal universiti atau di mana-mana tempat pengajian. Kita tak tahu masa depan. Tiba-tiba kita contohnya si A seorang dia masuk universiti, ambil syariah atau Saudiah atau Abasara atau apa, ilmu agama. Dia kata, alah aku belajar adalah takkanlah orang nak tanya aku. Takkanlah. Tiba-tiba dia tak tahu. Rupanya lepas dia grad, Masya Allah, dia diperlukan, dia diminta, dia disuruh, dia apa semua. Masa tu dia menyesal, kalaulah aku dulu belajar. Betul tak? Ini setengah orang mengaku. Dan semua orang akan rasa macam tu. Kalaulah aku boleh kembali ke zaman dulu, ke zaman universiti, zaman talaqi, zaman setengah orang pula dia belajar. Dia tak fikir nak jadi apa, dia belajar kerana ilmu. Kemudian orang perlukan dia, maka ada kegunaan dia. So lebih baik kita belajar bersungguh-sungguh. Jangan fikir soal ke depan, kita tak tahu apa akan berlaku ya. Paling tidak ilmu agama tu menguntungkan kita. Ataupun seorang suami boleh ajar isteri, atau seorang ayah belajar anak atau sebagainya. Jadi Ibn Abbas dia nampak apa? Pertama, para sahabat ni ada ilmu yang dia tak ada, sebab mereka senior. Yang kedua, mereka akan mati. Sebelum mereka mati, kita kena belajar. Dan aku belajar kerana Allah, kerana ilmu. Kemudian aku akhirnya diperlukan. Dan Ibn Abbas, kita faham semua, dia memang mengajar dan di antara sahabat yang terkenal di zaman. Jadi kata Imam Al-Hakim bila sebut hadis ni ataupun kisah ni, dia kata inilah hadis yang utama dalam bab mencari hadis dan menghormati muhaddis. Itu point daripada diambil oleh hadis ni. Baik, kemudian yang kedua juga ialah Ibn Abbas juga kata-kata sambung juga. Dia kata apa? Dia kata pernah satu ketika satu tempat ni ramai sahabat Nabi yang senior ni duduk dekat satu tempat, satu kampung, dan aku biasanya akan tunggu dan tidur depan pintu rumah untuk dia keluar dan aku tanya, aku boleh minta izin masuk, tapi aku nak dia keluar dengan hati yang tenang. Maksudnya tepi rumah kan time tak kena kan. Waktu kita ketuk-ketuk, tiba-tiba orang cakap, Tuan, Ibn Abbas datang. Allahuakbar. Jadi macam dah tengah nak rehat ke, tengah lapar ke, tengah makan ke, terganggu, keluar dalam keadaan tak sepenuh. Ibn Abbas kata, aku nak dia keluar betul-betul, dia nak keluar. Dia dah settle semua rumah, dia keluar senang hati, then aku jumpa dia. Dan memang kisah ulama tunggu depan pintu ni banyak. Bukan zaman sahabat, zaman semua. Tunggu depan pintu rumah ni biasa kan? Kadang-kadang ada tabi'in tunggu depan pintu rumah sahabat tu keluar, dia tanya, engkau datang ni semata-mata ilmu ke apa? Dia kata kerana ilmu. Dia kata bagus, sebab Rasulullah sebut siapa menuntut ilmu dapat syurga. So dia bagi semangat kan, mana kau datang jauh-jauh tunggu depan rumah aku untuk ni je. Itu maksud kisah. Tak tahulah kalau ada orang rajin cari kisah-kisah ulama tidur depan pintu kan, bagus juga untuk kita tengok siapa dia kan, dia sanggup. Maksudnya dia tak menggesa guru itu keluar. Sebab tu ada setengah adat di kalangan ulama, orang cerita kepada saya lah, ulama muda setengah pun ada setengah murid-murid dia yang dia tak akan gesa guru dia tu datang. Dia tunggu tu dia anggap apa ni berfaedah kan. Setengah orang tunggu tak mau kan, dan sebagainya. Jadi maka seharusnya tidur yang tak cukup, maksudnya tak baik untuk kesihatan dan juga untuk akal. Tapi tak sebenarnya. Jadi
Dan di kalangan orang yang bercakap tu ada salah seorang orang alim lah. Dia bagi tahu pengalaman peribadi dia. Dia kata dia pernah tidur 8 jam, kemudian dia ajar diri dia tidur 4 jam, dan dia sihat macam biasa. Semuanya ialah pada latihan. Latihan. Lepas tu ada pula orang sambung lah, tu yang best tu. Bila follow biasa lah. Ada yang menyemput, dia kata apa? Bukan soal tidur, soal jaga. Jaga tu buat apa? Macam tu pula. Jadi dia macam menyokong tidur 8 jam lah. Sebab dia kata kita berjaga lama, so jaga tu kita kena uruskan. Gitu. Menguruskan jaga. Okey, tak apalah. Kita tengok sini kisah dia ialah Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ni masya-Allah, semua ulama hadis kalau sebut tabi'in, sebut Ibnu Syihab, memang semua orang tahu kehebatan dia, alimnya dia. Muhammad bin Syihab ni Az-Zuhri. Kalau dalam kitab hadis biasa kita tengok nama dia Az-Zuhri atau Ibnu Syihab. Nama dia Muhammad bin Muslim. Dia ni anti hadis suka-suka dia ni. Cukup benci, suka pula. Cukup benci anti hadis ataupun suka sebut nama dia untuk mengatakan dia yang reka hadis. Naudzubillah. Dia ada nama-nama besar dalam anti hadis yang cukup allergic. Antara ni orang allergic ialah Ibnu Syihab, Abu Hurairah ada allergic. Sebab apa? Sebab ini orang yang menjaga hadis, banyak hadis dia hafal, dia jaga. So penting untuk bunuh karakter dia, sebab dia ni besar dalam hadis. So Ibnu Syihab ni kita semua tahu dia alim, tabi'in semua. Satu malam disebut di sini oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunan Ad-Darimi, dia kata Ibnu Syihab satu malam selepas Isyak, dia kata Ibnu Syihab ini ulang kaji hadis. Dia sedang duduk dan berwuduk. Lepas Isyak dia ada wuduk. Lepas Isyak dia murajaah, ulang kaji hadis yang dia hafal. Bila ulang kaji hadis maksudnya apa tu? Maksudnya bukan teks dan matan dia, sanad sekali. 10 ayat macam mana 10. Bila bincang dalam otak duduk ulang kaji. Kemudian dia kata dia duduk sampai subuh. Dia asyik berfikir sanad. Tak tidur, tak lelap sampai subuh. Dia duduk muzakarah hadis. Ini muzakarah sama ada muzakarah bersama orang atau seorang-seorang, dia panggil murajaah untuk ulang kaji. Lepas ni kita tengok lagi berapa orang ramai lagi ulang kaji. Kemudian seorang lagi ulama lepas tu ialah Mughirah bin Miqsam Ad-Dabbi. Dia meninggal 133. Tadi Ibnu Syihab 124. Sekarang ni Mughirah bin Miqsam Ad-Dabbi daripada Kufah. Dia kata salah seorang daripada rakan dia atau murid dia kata kami duduk murajaah mengulang kaji hadis dan juga fiqh. Fiqh maksud ilmu tentang hukum akal. Maksud dia sama hadis, hukum akal, Quran. Kami murajaah bincang ramai-ramai sampai solat subuh. Lepas Isyak sampai solat subuh kita bincang. Ini biasa. Maksudnya macam ni. Kalau murajaah hadis contohnya, murajaah engkau apa tak hadis ni? Hadis kau apa? Dalam bab ni semua duk murajaah ni. Ini dipanggil murajaah ramai-ramai, muzakarah. Yang seorang-seorang tu lain pula. Yang seorang-seorang tu macam bangun malam-malam hafal hadis. Itu satu hal. Ini murajaah muzakarah dia panggil bersama dengan orang lain. Dalam bab apa? Maksudnya engkau hadis ni kau ada hadis apa? Engkau dalam bab ni kau hadis apa? Kau ulang hadis. Sebab tu setengah-setengah ulama macam Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah ni meninggal 160. Dia antara ulama besar dalam hadis. Dia kata pakar dalam jarh ta'dil dalam riwayat ni, ulama besar Syu'bah. Dia kata kalau dia muzakarah hadis dan ada hadis dia tak tahu, maksud dia orang tengah muzakarah 3-4-5 orang, hadis ni dia tak tahu, semua orang tahu, dia demam, dia kata. Ada susah hati, sedih. Sebab dia tahap otai-otai ni. Lepas tu bincang. Kalau macam kita bincang semua tak tahu, itu kita tak sedih lah. Kita memang menangisi setiap masa. Sampai tak lali dah. So mana dia tu muzakarah ni amat penting. Sebab tu kalau orang tanya kita, kalau timbul persoalan, dari mana sahabat tabi'in ini boleh ingat hadis? Sebab dia muzakarah. Dalam sebahagian riwayat menyebutkan para sahabat bila Nabi datang bercakap depan dia, kemudian Nabi SAW masuk ke rumah dia atau pergi ke mana, nanti nak datang balik, masa Nabi pergi dia orang muzakarah hadis yang telah didengar. So dia orang sentiasa cek, ulang kaji, tanya. Itu antara sebab dia ingat. Kan orang yang hafal Quran macam tu kan, anak saya mak tafiz memang kena
Kena jaga, kalau tak ingat. Imam tarawih siang tu kena murajaah. Kalau tidak lupa jadi imam besok. Jadi rahsia dia hafal tu kita dah tahu dah. Tapi anti hadis, dia tak cerita macam tu, dia cerita tak logik. Dia boleh hafal ribu-ribu hadis, tak logik. Sebab dia tak sebut pasal teknik, dia hanya sebut pasal pencapaian. Kan? Dia tu betul lah. Ada teknik dia tak cakap. Dia nak sembunyikan. So ini antara yang kita boleh ambil faedah dalam bab menghafal hadis. Kemudian kisah yang sama juga berlaku tentang Abdullah bin Shubrumah Al-Qadhi, yang meninggal pada 144 Hijrah. Abdullah bin Shubrumah, dia sebut sini bahawa Abdullah bin Shubrumah dan juga beberapa orang muhadis lain, seperti sebut nama Al-Harith bin Yazid Al-Uqli, Mughirah bin Miqsam yang tadi, Al-Qaqqa bin Yazid, satu malam itu mereka kadang-kadang berkumpul bincang tentang fiqh, tentang ilmu agama, dan mereka akan berhenti bila azan subuh. Satu benda yang kita kena faham ialah mereka di sini dalam ini ialah mereka tak buat setiap masa, tapi bila mereka buat betul-betul, kemudian mereka faham bahawa qiyamul lail dengan ilmu tu ilmu lebih daripada ibadat peribadi. Sebab ilmu ni untuk masyarakat, untuk orang, untuk amal, untuk apa. Itu maksud dia, kan? Jadi qiyamul lail dia buat. Bila tiba malam muzakarah, kita tinggal. Lepas tu Imam Ahmad bin Hanbal, ketika dia bertemu dengan Imam Ahmad saya, dia berjumpa dengan Abu Zur'ah. Maka Imam Ahmad dikatakan mengurangkan solat sunat dia untuk muzakarah hadis dengan Abu Zur'ah. Itu contoh dia. So makna kena ada fiqh keaulawiyat yang kita panggil fiqh keutamaan dia, kan? Kena ada dalam bab ni. Itu maksud dia. Baik. Kemudian kisah seterusnya adalah tentang Ismail bin Ayyash Al-Himsi, meninggal 181. Ismail bin Ayyash ini dikata jiran sebelah rumah dia tanya keesokan hari. Dia kata, apa dia tanya? Dia kata, malam tadi aku nampak kau bangun qiyamul lail, kemudian kau berhenti. Kenapa? Maksud dia jiran dia tahu lampu menyala qiyamul lail semua. Jadi dia tanyalah, bincang pagi esok. Dia kata, aku solat dan aku teruskan bacaan, kemudian aku teringat hadis Nabi, ya, pada muhadis. Kemudian bila dia berhenti solat tu, maksud dia tengah solat mungkin nak sempurnakan beberapa rakaat, tapi lepas rakaat tertentu tu dia nak fikir pasal hadis tu. Dia nak muzakarah, nak ulang kaji. Maka dia ulang kaji. Dia berhenti dan dia tulis apa yang dia ingat. Kemudian baru dia sambung balik solat. So dalam buat ibadat tu, dia selang-seli dengan benda lain yang juga ilmu. Maknanya orang kata apa, kalau orang yang nak fokus buat qiyamul lail je lah. Nanti hari lain kita bincang. Nanti kita lepas kita akan jumpa kisah Imam Bukhari yang lebih hebat lagi dari segi tengah malam ni, bangun untuk ilmu. Baik. Kemudian habis waktu, sama juga waktu. Okey, kita ambil kisah yang berlainan sikit. Okey, ini adalah tentang anak murid Imam Malik. Ini menarik, iaitu Ibnu Qasim. Anak murid Imam Malik yang terkenal dengan Ibnu Qasim, dia nama dia Abdul Rahman bin Qasim Al-Utaqil Misri. Dia ni salah seorang murid Imam Malik yang terkenal, Ibnu Qasim. Dia kata dia ni belajar dengan orang lain samalah, tapi dia ada satu waktu yang dia belajar dengan Imam Malik seorang-seorang lah, one by one, apa orang kata, face to face. Itu apa? Apa istilah tu? One by one. Kelas personal class. So dia kata iaitu dia kata waktu bila? Waktu sahur. Waktu bangun sahur, nak puasa. Kalau nak puasa waktu sahur lah, maksudnya sebelum subuh lah, hujung malam. Dia kata waktu ni dia datang, tunggu depan pintu rumah Imam Malik. Imam Malik keluar nak ke masjid. Situ dia dapat banyak ilmu. Dia tanya soalan, Imam Malik jawab. Maka dia dapati, dia kata, aku nampak Imam Malik suka mengajar waktu tu. Dia seorang Itu maksud dia seorang Maka aku datang.
belajar Imam Malik, aku tunggu depan pintu. Imam Malik keluar, aku tanya soalan macam-macam, pergi masjid. Bukan belajar waktu-waktu yang cergas, yang macam orang lain. Waktu yang macam tu dia sanggup pergi. Maksud dia pergi sebelum sahur ya. Dia kena pergi. Tunggu Imam Malik keluar. Dan Imam Malik keluar. Satu malam dia tertidur depan pintu. Imam Malik keluar, Imam Malik tak kejutkan dia, terus pergi sembahyang. Kan? Imam Malik tak kejutkan dia sebab kesian kot. Cuba siapa kejutkan dia? Hamba Imam Malik. Kan? Tapi yang kelakar ya, hamba dia tak kenal ini ulama, ini nak murid Imam Malik. Dia tendang, kejutkan. Dia kata, bangun, engkau ni tuan kita dah pergi. Dia ingat ni hamba juga. Tuan kau dah pergi masjid, kau terus ni lagi. Dia pergi sound pula ulama tu. Bila malam dia tak kenal. Kan? Kemudian dalam dia marah tu, dia sebut bahawa Imam Malik ni selalu solat subuh. Dalam dia marah tu kan, kau ni tuan kau, dia berletih lah. Antara benda dia berletih tu ialah Imam Malik ni selalu sembahyang subuh dengan wuduk isyak. Apa dia buat antara tu? Ibadat dan ilmu dan wuduk isyak boleh sembahyang subuh. Ini juga berlaku pada Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah antara permulaan dia buat benda tu ialah dia berjalan di pasar, kemudian ada orang puji, inilah Imam Malik, Abu Hanifah yang tidak tidur malam sampai subuh. Sedangkan dia ada di tidur, ada di tak. Maka dia malu dengan pujian tadi. Dia kata, aku lepas ni aku akan buat. Aku tak nak orang puji benda yang aku tak buat. Kita sukalah puji orang benda kita tak buat. Masih. It's okay. Maksudnya orang cakap, Masya Allah ustaz kita ni soalnya hafiz Al-Quran depan dan belakang. Masih. Kita tahu, aku ada juga tak ingat. Mana manusia suka dipuji itu bukan maksud kita ni teruk apa na'udzubillah, tapi maksud manusia suka. Pertama, dia tak suka dipuji, kita panggil apa, kurang daripada yang sebenar kan. Itu normal lah. Kita ni pandai, dia kata kita bodoh. Contohnya dia ni nun mati pun tak tahu hukum. Baik sikit lah kan. Bertahap tu maksudnya kita rasa kita pandai lebih, so kita marah. Kita juga sekerat tak suka orang puji sebiji macam kemampuan kita pun kita tak suka juga sebenarnya. Dipuji seperti yang kita diri kita yang sebenar, orang puji sama, kita anggap macam. Tapi bila puji lebih daripada yang kita suka. Kebanyakan orang lah. Ni bila orang yang fikir balik soal hati, dia tak suka kan. Tapi bila orang yang pernah seorang ulama, bila dia berucap, kemudian orang Arab dia suka baca syair, dia buat syair khas untuk ulama tersebut. Ulama tu datang, dia suka lah dia baca. Pernah sekali tu seorang syekh ni, yang zaman moden ni lah, dia suruh orang tu berhenti cukup. Orang tengah karang syair dan baru nak baca ni, nak puji tetamu. Syair pun faham lah, puji melambung. Dia kata cukup, kita nak baca kitab. Masih itu yang kena speed kan. Kemudian seorang ulama juga, saya dengar kuliah dia, orang Arab, dia dipuji melambung oleh pengurusi majlis. Dia start kuliah dia kata, minta maaf, awak telah pakaikan saya baju yang tak muat untuk saya. Dia sound daripada depan kan? Walaupun kau sangka baik dengan aku, yang kau telah pakaikan aku baju yang tak padan dengan badan aku. Dia sound. So ada orang susah kat saya orang sini. Kebanyakan orang suka dipuji kan, dipuji walaupun hakikat ni tak betul. Itu masalah. Baik sikit lah. Saya ni mula lah. Dia kat arah kita, kat arah tu kan? Normal lah. So kita kena hati-hati, jangan kita suka dipuji dengan benda yang kita tak buat. Tak boleh lah. So Imam Abu Hanifah dia tak nak dulu. Alamak kan, orang cakap macam tu, dia dengan Allah dia malu. Itu maksud dia. Dia malu bila orang puji dia, seorang orang biasa yang tak kenal dia, yang suka sayang dekat dia, cakap itu benda. Maka dan Abu Hanifah juga, saya ingat satu kisah lain yang menunjukkan kehebatan jiwa dia. Imam Abu Hanifah dia pernah berfatwa, dia katalah ini pandangan, katalah tabi'in disebut tabi'in. Pendapat ni dia kata tidak kuat, dia kata. Dia belum habis cakap ni. Maksud dia tolak pendapat tabi'in ni lah.
Contoh itu. Kemudian ada orang maki hamun dia sebab orang tu suka dekat nama ulama tabi'in yang dia sebut tu. Tak guna kau cakap macam ni. Dia belum habis cakap ni. Lepas tu dia sambung ayat dia. Pendapat tadi tidak kuat, yang kuatlah pendapat Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Dia baru nak habis cakap. Lepas tu orang tu malu. Tapi orang tu dah maki dia. Imam Hanifah tak kata apa. Oh, itu power. Kalau kita siap. Aku karang panjang lebar nak jawab. Itu maksud dia. Itu. Maknanya kita kena belajar lebih daripada sekadar kenal nama mereka, kena kenal akhlak mereka. Baik, ini lagi dahsyat. Ini lagi lah, ya Allah Rabbi. Kalau kita cerita dekat orang, mungkin orang tak percaya cerita ni. Mungkin lah kan. Iaitu Ibnu Qasim yang tadi tu, yang belajar dengan Imam Malik pada waktu sahur tu. Dia ni datang daripada jauh, tinggalkan tempat dia. Masa dia tinggalkan itu, isteri dia sedang mengandung. Tinggal. Baik. Kemudian apa berlaku? Satu hari dia kata datang seorang daripada Mesir. Dia orang Mesir. Ada seorang pemuda daripada Mesir, remaja, datang jumpa dia, bagi salam ke Imam Malik. Kemudian bagi salam dekat orang yang ada di situ. Dia kata, ada tak mana lelaki yang nama Ibnu Qasim? Dia tanya. Lepas tu dia kata, semua orang tunjuk pada saya. Maksud anak murid Imam Malik ramai tunjuk ni, tu Ibnu Qasim. Dia pergi jumpa, dia cium kepala dia, cium semua. Dia kata itu anak ini, ayah ni anak ayah dia. Dah besar lah, datang cari dia. Dia cium Ibnu Qasim. Lepas tu Ibnu Qasim kata, aku cium ni aku rasa macam anak aku. Dia cium bau anak dia tu. Dia cium ni bau anak, bau ada sesuatu dalam hati dia. Lepas tu dia mengaku, kata ini saya anak ayah dia. Maksud dia tinggal isteri dia mengandung untuk belajar sampai anak tu dah dilahirkan dan dah besar dan boleh datang ke Madinah cari dia. Sanggup tinggal. Ini nak orang kata apa, orang cakap lah. Kalau kita ada anak, kita akan faham macam mana sayangnya kita pada anak. Orang yang tak ada anak boleh cerita lah, boleh buat novel, boleh apa semua. Orang yang ada anak, dia tak payah buat apa-apa. Dia tahu ni anak saya, dan ini anak aku yang sayang dekat dia. Nak pisah susah, nak tinggal susah, suka main-main dengan anak, kan? Ini bukan sifat lelaki penyayang. Ini memang lelaki lah. Maksud lelaki normal. Bukan maksud lelaki penyayang lah. Lelaki memang penyayang. Sayang anak, sebab tak sayang anak, kan? Bila balik rumah, jumpa anak kecil, sebelum tidur nak peluk dia dulu semua. Tapi tak dapat sebab kerja, sebab belajar, sebab apa. So hilang masa dengan anak. Kita mengumumkan kat orang kan, saya ni tak ada masa dengan anak saya. Kenapa? Saya kerja. Ini tinggal masa mengandung sampai besar, sampai pergi Madinah cari ayah dia. Itu maksud untuk ilmu. Dia sanggup tinggal, kelazatan kasih sayang anak tu. Itu maksud. Ini bukan maksud dia tinggal tak ada tanggungjawab. Tak, dia tinggal elok semua, ada tanggungjawab semua. So kita kena, setiap orang kita jangan sangka buruk. Dia ada cara dia, kita ada cara kita, kan? Orang zaman sekarang pun tinggal anak juga, kan? Pagi tinggal anak, petang malam baru ambil. Tak bersama anak juga, kerana pekerjaan. Betul tak? Kerana pekerjaan. Jadi ada orang sanggup cuti jaga anak, cuti tambah gaji. Bagus, kita setuju. Itu kasih pada anak. So bila kita ambil kisah macam ni, kita kata betapa pengorbanan dia, kelazatan seorang ayah bersama anak itu, dia sanggup korban untuk dia belajar dengan Imam Malik. Itu maksud kita ambil pengajaran situ. Ibnu Jauzi pula cerita lepas tu, bukan kisah Ibnu Jauzi, kisah imam lain, dia cerita dalam kitab dia, iaitu tentang Imam Ahmad bin Hanbal dan Waqi'. Waqi' bin Al-Jarrah, orang kata apa, guru, antara guru Imam Ahmad. Jadi bila solat Isyak, dia akan berjalan bersama dengan Waqi' Imam Ahmad. Dia akan muzakarah hadis. Waqi' tanya dia, kau ingat tak hadis ni, sanad ni, kau ingat tak? Dia tanya pula, tanya. Kemudian sampai di pintu tu, sampai di pintu rumah Waqi' tu, cerita sampai tengah malam, sampai hamba dia tegur, dah keluar bintang, maksudnya dah lewat ni.
Biasalah kan, dia seronok bercakap tu, kena pula di kedai kena Maggi sup apa semua. Lama sembang tak sedap, 2 pagi 3 pagi. Saya pula sembang dengan sahabat-sahabat saya sebab lama tak jumpa, cerita macam lepas isyak sampai subuh. Dan pergi sembahyang jemaah sama-sama di masjid. Memang kita sampai tanya, kedai ni tutup lah. Kalau tutup kedai lain lah. Kita bincang, orang kata insya-Allah benda faedah. So maknanya ini yang berlaku pada Imam Ahmad dan Waqi' guru dia pada berjalan mengiringi sampai ke pintu tu masuk. Kemudian baik, ini satu kisah yang menarik, iaitu kisah seorang murid Imam bukan murid Imam Malik ni, ini mazhab Maliki. Imam ni baik. Okey, nama dia Asad bin Al-Furat. Ini kisah yang bagus juga kita ambil. Satu nama ulama yang jarang kita dengar. Asad bin Al-Furat. Dia meninggal 213. Okey, 213 jelah. Asad bin Al-Furat ini dia asal daripada negara maksud dia meninggal. Dia asal negara Arab, negara yang daripada kawasan macam tempat macam Iran, Afghanistan gitu zaman sekarang. Kemudian dia pergi ke merantau. Okay, sebut sini dia merantau ke banyak tempat. Okey. Dan dia meninggal di semasa semasa berjihad, balik pada berjihad di Itali. Itu maksud. So dia merantau seluruh tempat. Apa kisah dia merantau? Disebutkan di sini bahawa dia dibawa belajar bersama dengan ayahnya sejak umur dia 2 tahun. Maksud dia dah mula dibawa mengaji. Kemudian dia belajar Muwatta' Imam Malik khatam ketika umur 18 tahun. Ataupun sebelum itu 18 tahun dia berhijrah ke Madinah. Kemudian dia dapat belajar balik dengan Imam Malik Muwatta' tersebut. Maksud dia belajar di tempat dia dulu, kemudian merantau ke Madinah belajar balik Muwatta' tu. Kemudian pergi ke Iraq, jumpa murid-murid Abu Hanifah, belajar lagi. Kemudian pergi ke Mesir, jumpa ulama-ulama besar lagi. Kemudian pergi ke banyak tempat lah. Akhirnya dia dilantik menjadi qadhi dan menjadi pemimpin peperangan. Kemudian berjihad dan meninggal dalam peperangan, balik peperangan itu. Tapi kata-kata yang dibawa ni yang penting. Kata-kata dibawa sini. Ketika nak keluar berjihad itu, ramai orang mengiringi tentera tersebut. Dan bayangkanlah qadhi dan juga dia panglima perang dan dia juga qadhi tempat tu kan? Kemudian dia buat ucapan. Ucapan ni yang dibawa di sini yang penting. Ucapan dia kata wahai sekalian manusia, dia kata aku demi Allah, dia kata aku bukan daripada keluarga yang ada jawatan, yang ada pangkat kekayaan. Daripada kecil dia orang miskin, orang biasa. Dan tak pernah keluarga aku, keturunan aku ini yang diraikan macam ni. Maksudnya dia nanti dia qadhi, nanti dia panglima perang, dia dimuliakan semua. Setelah dia dah tua, dah mengaji banyak, dia kata dan apa yang aku dapat hari ini semuanya kerana aku sabar mengaji. Dia kata. Itu ayat dia. Aku percaya kemuliaan yang aku dapat hari ini ialah kerana aku sabar menuntut ilmu. Disebut aklam dengan pen, dia kata. Pen. Maksudnya dengan menulis ilmu, dengan mengaji. Maka dia kata bersungguh-sungguhlah kamu, penatkanlah badan kamu dalam menuntut ilmu dan menyalinnya. Bersabarlah kamu dalam susah payah menuntut ilmu. Kamu akan dapat dunia dan akhirat dengan sebab ilmu. Itu ayat dia. Jadi bila habis semua ni, kemudian dia pergi berjihad dan akhirnya dia pulang dengan luka dan syahid. Maksudnya Syekh Abu Burdah kata kita menuntut ilmu, dia kata saya nasihatkan supaya baca kisah Asad bin Furat ini. Dalam banyak buku yang ada banyak lagi kisah lain, kerana dia bagi contoh kepada kita tentang kesungguhan. Lepas tu bila kita baca kisah ulama ni, dia memanglah semua ulama tu macam-macam kisah, tapi dia akan ada beberapa orang yang menarik, yang memang ke tahap kita kata apa, memang top. So Syekh Abu Burdah kata kisah Asad bin Furat ini mesti kita ambil kerana pertama dia kata kerana ilmu, kerana kebijaksanaan, kerana keberanian dia juga berjihad, dan dia juga tawadhu, dan dia susah payah, dan akhirnya dia merantau, maka dia dapat begitu. Baik.
Begitu juga kisah disebut tentang, dia kata bagaimana dia belajar. Ni Asad bin Furat ni, kisah masih sambung lagi. Ketika dia pergi Iraq, dia dapat belajar dengan murid-murid Abu Hanifah, murid-murid kanan Abu Hanifah. Antaranya ialah dia belajar dengan Muhammad bin Al-Hasan. Muhammad Hasan Al-Syaibani. Dia ada dua murid Imam Abu Hanifah, kan, Abu Yusuf dengan Qadhi Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Dia kata apa? Dia kata dia datang mengadu dekat Syekh Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Dia mengadu, Asad bin Furat mengadu. Dia kata aku ni duit tak ada, kemudian aku ni orang susah, apa ni, aku ni macam-macam. Dia kata, dan bila aku nak mengaji dengan kamu, wahai Muhammad bin Hasan, murid-murid kanan kamu ramai, siapalah aku? Dia mengadu. Dia mengadu dekat Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan kata apa? Dia kata, tak apa, siang kau belajar ramai-ramai, malam kau seorang. Itu dahsyat, dapat peluang tu, kan, malam kau seorang. Jadi dia kata apa? Kau datang tidur dekat rumah aku, belajar dengan aku malam-malam. Siang tak apa kau belajar, kau tak sempat tak apa, malam kau seorang je. Maka dia kata dia belajar malam. Kemudian ada satu cara menarik. Ni soal tak tidur ni, soal tak rehat. Dia kata apa? Dia kata Muhammad bin Hasan akan letak satu bekas air, satu bekas air kat depan. Disebut tu qadah. Qadah ni bekas air yang macam mangkuk air yang mengenyangkan dua orang. Itu dari segi bahasa Arab. Nabi pun ada bekas air tu yang diminum. Kemudian bila dia mengajar, sama ada dia baca atau Asad bin Furat ni baca sebagainya. Kemudian satu masa dia kata, sampai tengah malam dah aku mengantuk, kata Asad. Aku mengantuk. Dia ambil air, pocik kat muka. Itu air dia punya tujuan, bukan nak minum lah. Dia kata dia ambil air, pocik muka. Aku terkejut, belajar balik. Macam tu. Itu maksud dia, kan. Sampailah aku dapat banyak ilmu daripada dia. Itu maksud dia. Jadi memang ada orang macam ni, ulama macam ni. Memang kita dapat kisah dia elak tidur tu. Cara dia elak tidur antaranya ialah sapu muka dengan air. Ada yang buka buku lain-lain, mengentuk buku ni, baca buku lain, macam-macam. Ada yang tidur sambil sandar kat dinding, macam Imam Nawawi. Dia tak tidur baring, dia tidur sandar kat dinding supaya tak lama sangat, dah mudah bangun. So macam-macam. Baik. Kemudian bila dia miskin, Muhammad bin Hasan bagi dia duit. Ini guru bagi duit dekat student. Itu maksud dia. Engkau miskin, tak apa, kau ambil duit ni, kau pergi. Itu maksud. Ini banyak yang berlaku. Macam Imam Malik dengan Imam Syafi'i, kan. Imam Malik bagi bantuan kepada Imam Syafi'i. Itu maksud dia. Kemudian cerita lepas ni ialah sama juga. Ada benda yang dah kita sebut sebelum ni, tapi kita sebutlah nama dia, Syekh Imam Abdul Malik bin Habib Al-Andalusi, ulama Spanyol atau Andalus. Dia satu malam murid dia datang dan diizinkan masuk, dan dia lihat guru ni ini, iaitu Abdul Malik bin Habib. Dia kata duduk dengan kitab, dan kitab tu mengelilingi dia. Dan ada pelita ataupun lampu lah, pelita. Dan dia pakai kopeh yang tinggi. Itu pakaian zaman tu lah, kopeh yang tinggi. Jadi dia bagi salam. Lepas tu kepada guru dia. Kepada guru dia kata, Allah kata kepada murid dia, malam dah habis, maksud dah subuh lah. Dah subuh lah, kami dah sembahyang lah. Maksudnya baru masuk kan. Dia tak sedar. Maka dia pun bangun solat. Dia kata, aku solat subuh ni wahai Yusuf, murid dia Yusuf, dengan wudu isyak. Itu lah, nak beritahu tu lah. So faham ni lah. Tapi saya memang pernah jumpa sini-sini saya di Jordan dulu, saya belajar, yang dia orang ni memang dengan kitab je. Memang betul, ada setengah tu saya masuk bilik, kan setengah bilik pelajar ada macam-macam kan. Bila masuk bilik seorang ni, seorang sini saya ni, ada tilam, ada bantal, ada buku saja. Buku saja. So ada orang macam tu, bukan tak ada sama sekarang kan. Kata tengok macam mana cerita-cerita barat pun bagi pekaji-pekaji dia kan. Buku pustakaan besar. Kemudian tentang lepas ni, baik, berjaga malam,
Tak apa, sama je ulang, kita nak ambil. Baik, Imam Ahmad. Sebenarnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ada beberapa kisah yang menarik, kata-kata dia yang cukup menarik untuk jadikan pengajaran kepada kita tentang soal meninggalkan rehat ini. Dia kata di sini bahawa Imam Ahmad bin Hanbal ni, anak dia kata, seorang lelaki tengok ayah aku bawa bekas dakwat, kan bisa pen dengan bekas dakwat ni. Kemudian dia kata, lelaki tu berkata kepada ayah aku, wahai imam, engkau dah sampai tahap ini, engkau dah imam, kenapa engkau masih lagi bawa pen, dakwat, buku nak mengaji? Itu soalan ni. Maka dia kata apa? Ma'al mahbarah ilal maqbarah, bersama dakwat ini sampai kubur. Aku tak berhenti, kan? Dan kata-kata Imam Ahmad yang menarik juga, dia kata, ana atlubul ilma ila an adkhulal qabr, aku akan menuntut ilmu sampai aku masuk kubur. Itu kata-kata dia. Dan kemudian yang saya tulis dalam Twitter saya tadi ialah kata-kata Imam Ahmad yang lepas itu, bagaimana orang melihat Imam Ahmad bersama dengan penuntut ilmu yang lebih muda. Maka ada orang kata kat dia, Imam Ahmad, engkau dah tahap lain, ini budak-budak muda menuntut ilmu, engkau dah imam, kenapa kau bersama dengan penuntut ilmu yang muda-muda ni? Maka dia kata, aku akan terus sebegini sampai mati. Ini pengajaran bagi kita, terutama bagi ustaz-ustaz dan ustazah yang walaupun alim macam mana pun kena mengaji lagi. Itu kena akui. Maksudnya ada hari kita mengajar, ada hari kita mengaji. Paling tidak kena faham itu. Imam Ahmad ni, Imam Ahmad semua orang tahu lah siapa dia, Imam Ahmad. Baik. Kemudian kisah selepas itu ialah kisah bagaimana Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari. Kata murid dia, Imam Bukhari ini, ataupun kata sini sebut Ibn Kathir dan kata murid dia juga lepas tu, Imam Ibn Kathir kata Imam Bukhari merantau ke seluruh tempat yang dia mampu pergi. Seluruh tempat yang dia mampu, dia pasti akan sampai. Dia menulis hadis, dia belajar daripada lebih 1000 syekh. Kata Firabri, murid dia, murid Imam Bukhari yang dengar Sahih Bukhari khatam dengan dia lebih kurang 70,000 orang. Al-Firabri antara salah seorang. Mana dia ni Imam Bukhari ni, kalau kita ambil Imam Bukhari sajalah, kan? Dah banyak kisah dia. Baik, Imam Bukhari setiap malam dia akan bangun, tengah dia tidur, dia akan tulis apa yang dia rasa penting. Dan satu malam murid dia, Firabri tadi, dia kata, aku duduk satu rumah dengan dia pada satu malam, aku kira dia akan tidur tengah malam, dia akan bangun, nyalakan lampu dan tulis apa yang dia rasa perlu, sama ada untuk ingat orang kaji hadis atau tulis atau apa. Dan kata Muhammad bin Yusuf Al-Farabi kata, aku kira satu malam tu lebih kurang 18 kali dia bangun, nyalakan api, dan dia ambil pen dan tulis, dan di padam lampu tidur boleh. 18 kali dia ulang. Ini sama juga dengan kisah lain, tak ada dalam ni, tapi kisah yang saya ingat daripada Imam Syafi'i. Dia tidur rumah Imam Ahmad, dan anak Imam Ahmad nak tahu macam mana ibadat Imam Syafi'i. Tapi dia lihat pada malam tu Imam Syafi'i tidur tak qiyamul lail. Air yang disediakan untuk wuduk dia tak guna untuk qiyamul lail. Kemudian apa yang berlaku? Imam Ahmad tanya Imam Syafi'i tak qiyamul lail lah? Dia kata, aku tak tidur pun, sebab aku fikir satu hadis. Apakah pengajaran yang aku boleh ambil pada hari itu, daripada malam sampai subuh? Fikir. So dia tak tidur, ya, termasuk. Inilah hebatnya. Termasuk Imam Ahmad kata kat anak dia, inilah hebat dia. Jangan pandang mudah, ya. Jangan pandang kata ingatkan begini, rupanya begini, tak. Maksud dia ada sebab juga. Baik. Begitu juga dengan kisah yang lain dibawa di sini. Dan yang menarik sekali ialah disebutkan oleh Syekh Abu Battah Abu Burdah, bagaimana kadang-kadang ada ketikanya ulama ni sampai tak sedar, iaitu Muhammad bin Sahnun Al-Qayrawani. Ini salah seorang daripada muhaddis yang terkenal dalam mazhab Maliki. Disebut oleh Qadhi Iyad tentang kisah beliau. Dia ni ada hamba, kemudian satu malam dia sibuk dengan menulis dan mengkaji dan ulang kaji dan sebagainya. Kemudian hamba perempuan dia kata nak hidangkan makanan. Dia kata, nanti saya sibuk.
Bila dah lama sangat, hamba perempuan ni datang bawa makanan suap kat dia. Dia tak sibuk sangat ni, nulis, baca kitab, guna tangan semua. Hamba dia datang suap. Bila habis suap semua, dan dia terus lagi sampai subuh. Bila azan subuh, dia kata kat hamba perempuan dia, oh minta maaf lah, mana dia makanan tadi? Kata makanan apa? Dah suap semua dah. Allah, aku tak sedar pun, dia kata. Dia sampai tak sedar. Tak sedar kunyah. Lu baca kitab, suap makan lu. Kata dia, mana dia makanan yang mana tadi? Makanan apa? Habis lah. Aku tak sedar langsung, dia kata. So ini benda ni biasa. Sebagaimana berlaku pada Imam Muslim. Imam Muslim dia sakit. Di antara sebab dia sakit pada waktu malam itu ialah dia sakit meninggal pada malam tu, ialah dia pada malam tu dia ulang kaji hadis dengan ulama lain. Kemudian ada satu hadis dia tak jumpa. Orang lain jumpa, dia tak jumpa. Imam Muslim, dia balik, maka dia cari dalam semua hadis yang dia salin selama dia belajar, dalam dia punya bilik dia khas, maktabah dia punya library dia. Dan dalam masa yang sama orang bagi dia kurma untuk dia makan. Kurma jenis apa tu, tak ingat ni, ada dalam kisah ni. Dan dia makan banyak sangat. Akhirnya dia sakit sebab tu. So dia tak sedar dah makan. Duk cari makan. Dia banyak sangat makan sampai dia sakit. Sakit tu membawa kepada kewafatan dia. Maksudnya dia tak sedar, dia tak biasa macam tu kan. Mungkin pada kurma itu ataupun pada keadaan badan dia dan makanan tak sesuai, dia makan banyak macam tu. Begitu juga dalam kisah yang tadi. Ada satu kisah yang menarik juga, ialah bagaimana Qatadah bin Di'amah, tabi'in yang terkenal. Qatadah ni bila kita baca hadis, kita jumpa Qatadah daripada Anas bin Malik. Qatadah ni adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, dia tabi'in. Satu masa Qatadah selalu cakap, maksudnya hafazan dia kuat. Qatadah ni hafazan yang amat kuat. Satu masa Qatadah cakap, aku tak lupa apa pun. So alhamdulillah, aku apa-apa aku ingat semua. Lepas tu dia kata dekat hamba dia, ambil slipper aku sekejap. Hamba dia cakap, tu tengah pakai. Allah, kena sekali. Mana lupa juga, tapi lupa slipper je lah kan. Dia tengah asyik dengan banyak benda lain. So ada benda dia, so ulama kata ini biasa berlaku di kalangan para ulama. Dia panggil zuhul, maksud tak sedar apa yang dia buat. Rupanya dah sampai subuh kan. Itulah maksud dia. Baik. Kemudian kita akhirilah insya-Allah. Kita ambil satu kisah yang akhir, maknanya yang disebut oleh Syekh Fatah Abu Ghuddah. Baik. Bagaimana ulama-ulama dahulu ada yang berebut-rebut untuk ke kelas pengajian. Katalah ulama yang mereka akan hadir tu ulama terkenal. Bila datang lambat, penuh. Bila datang tempat tak ada. Jadi ada satu bab yang dibawa sini, bagaimana seorang ulama dia kata, kami panggil apa? Sampai cuk tempat. Reserve. Cuk. So dia cuk tempat tu, dia kata pada malam tu untuk kelas pagi esok. Bertahap tu. Ramai sangat orang datang. Dia pun malam kata siap-siap datang lah. Datang. Lepas tu dia cakap apa? Dia cerita dia, ya Allah kan. Dia kata datang satu malam tu, dia kata aku tengok seorang syekh. Maksudnya seorang yang nak datang belajar tu lah. Dia kata syekh tu tunggu malam lama, tunggu nak esok. Kalau tinggal ni habis tempat tu, maksudnya. Lepas tu dia nak terkencing kan. Dia apa dia buat? Dia ambil macam orang kata apa, kopiah besar ataupun topi ataupun apa dipakai zaman tu, kencing tu. Maksudnya tak boleh nak pergi kencing tempat ni, kencing mana tak ada orang, tak ada tempat lah. Dan Allah sampai ke tahap tu kan. Maksudnya cium botol serta mudah kan. Takut terlepas tempat ni. Itu kena tahan lah, ataupun kena prepare siap-siap. Nak kencing juga macam mana nak buat. Pergi kencing kat tempat yang lain, mungkin zaman tu tak macam sekarang, ada cari tempat jauh. Sampai-sampai tak ada dah tempat. Sampai ke tahap tu, kita aku nampak ada seorang tua ni, dia kencing. Dia tak kencing kat tanah sebab jauh sebagainya.
Dia takut ambil tempat dia kan? Dia berebut ni, berebut. Kemudian satu lagi lah kita ambil last kali, iaitu tentang benda yang menarik yang saya, alhamdulillah saya jumpa kisah ni dah lama. Saya baca, saya tak ingat kat mana. Bila kita baca buku ni, kita jumpa iaitu kisah yang ke-100 dalam kitab kita ni, poin yang ke-100, iaitu kisah bagaimana Ibnu Abi Hatim seorang ulama, anak kepada Abu Hatim Ar-Razi, ulama terkenal Ibnu Abi Hatim meninggal 327. Dia anak Abu Hatim, terkenal lah dalam bidang hadis, Masya Allah. Ibnu Abi Hatim kata dia pernah berada di Mesir selama 7 bulan. Siang kami, maksud dia dengan murid-murid, dengan kawan-kawan dia, bertemu para syekh, para ulama. Malam kami salin dan kami betulkan kitab. Siang kita mengaji sepanjang hari, itu maksud dia. Malam kita ambil peluang untuk salin dan tulis dan betulkan sebagainya. Satu masa dia kata, aku sampai pada seorang syekh. Tiba-tiba syekh tu sakit, maka kelas tak ada. Okey lah kan? Maka kami pergi beli ikan. Sempatlah pergi jalan-jalan sikit, nampak ikan sedap ni, balik beli nak masak. Bila kami dah sampai ke rumah, dah sampai pula waktu kelas lain. So kami kena tinggal ikan dulu lah kan, pergi kelas. Kemudian kelas dan tulis dan salin selama 3 hari. Ikan tu tak disentuh, tak dan masak. Allahu Rabbi. Kita pun tak dah ingat makan Maggi ya. Jadi tak dan masak. Dan kami bimbang takut rosak, kami makan mentah. Tu cerita. Ini bukan cerita main-main ni. Ini cerita mengaji sampai tak sempat masak ikan, makan mentah. Pernah ke kita sampai tahap tu? Sushi kot pula. Jadi kita hari ni makan tak ada mengaji. Tu cerita dia. Kan? Saya tak ada kan? Tak ada lah. Sarapan berapa minit, makan tengah hari berapa minit. Kalau cuti open house lah, berapa jam nak pergi sana sini nak makan semua kan? Jadi terpaksa kita faham lah bagaimana ulama dulu lain dengan kita kan. Itu maksud Allahu Rabbi kan. Saya rasa itulah untuk malam ni. Allah Tabrani tak cerita pula. Saya ni geram ni, tak cerita. Saya cerita lah sikit last kan, iaitu Imam Tabrani janji nak beritahu di awal tadi, bukanlah apa sangat, iaitu bila orang tanya dia berapa banyak hadis dia catat, dia kata apa? Aku tidur di lantai masjid 30 tahun. Dia Tabrani ni umur dia 100 tahun. At-Tabarani ni dia bacaan dia ialah ba tu kita baris atas. Tabarani. Tabarani, ba tu baris atas. Tabarani ni dalam kawasan Israel sekarang tempat dia. Dia lain dengan Tabari. Tabari ni di kawasan yang Afghanistan, Tantan tu. Yang Tabarani ialah dalam Palestin. So sekarang ni dia meninggal umur 100 tahun. Di zaman dia tu memang ulama sepakat tak ada orang macam dia dari segi hafazan, pengumpulan, penulisan. Dan zaman dia tu kan zaman dah lepas imam-imam besar. So dia tak payah. So dia meninggal 360. At-Tabarani ni, kisah dalam ni disebut bagaimana ditanya At-Tabarani tentang berapa banyak hadis dia tak beritahu. Dia kata aku, mudah ceritanya, merantau cari hadis 30 tahun tidur di lantai masjid sahaja. Masa faham-faham dia banyaknya hadis dia. Nak cerita jumlah kan, saya 30 tahun merantau. So kalau tak salah saya, dia merantau sampai di umur 40. Kemudian dia mengajar sampai meninggal 60 tahun. Dan bila satu peristiwa berlaku, tak ada dalam ni lah, saya tambahkan. Peristiwa berlaku bagaimana Imam At-Tabarani debat dengan seorang lagi ulama depan menteri. Depan macam menteri lah, menteri. Saya tak ingat nama semua, nanti kita cari insyaAllah. Bila debat, At-Tabarani debat tentang hadis yang, maksudnya apa hadis yang masuk dalam tajuk macam apa hadis yang Tabarani tak tahu. Maksudnya nak buktikan yang engkau ni ada yang kau tak tahu. So Tabarani kata bagi tahu tak apa. Bagi aku semua aku tahu. Bukan nak belagak, bukan nak koyor, tapi ini hakikat. Jadi seorang ulama dia kata tak ada yang kau tak jumpa. Lepas tu dia kata contoh bagi tahu. Sebab dia tak kisah lah, masa kalau ada bagi. So orang tu bagi tahu lah. Dia bagi sanad dia, ada sana. Kemudian
rupanya orang ulama yang tak sedar bahawa dalam sanad hadis tu nama Tabrani. Maksudnya dia ambil pada murid Tabrani. Dia tak sedar sebab nama gelaran ke apa gitulah, saya tak ingat. Ada kita tengok nanti. So dia semangatlah nak beritahu hadis ni kau mesti tak ada. Ya. Tak ada orang tahu hadis ni. Apa dia? Hadis ni aku ambil daripada guru aku, nama begini-begini, daripada gurunya nama begini, atau barang ini tu. Dia tak sedar. Dan sampai Rasulullah. Betul Rasulullah kata apa? Sekarang senang cerita, kau ambil pada aku terus lah. Malah cakap kan? Malah cakap. Kalau kita baca ayat kan, ayat tu lain sikit lah. Tapi ayat dia macam, kau sedar tak? Guru kau tu aku. Okey lah, kau cut sanad kau tu, terus ambil pada aku boleh tak? Allah Rabbi ya, maksudnya aduh kantoi. Maksudnya dia tak sedar. Ya, terus dia kata aku dah cakap semua hadis aku tahu. Nak buat macam mana kan? Lepas tu dia kata ada satu aku tak tahu. Hadis dia juga. Daripada murid dia. Lepas tu masa tu menteri dia cakap apa? Menteri dia kata, saat itu aku nak jadi Tabrani. Aku tinggal kerja aku menteri pun tak apa. Aku jadi dia sebab dia dihormati. Masa tu lah aku tak pernah lah dia kata nak teringin jadi orang lain, dia kata. Sebab dia menteri, semua dia dapat. Waktu tu aku nak jadi Tabrani. Supaya aku dimuliakan. Itu Tabrani. Itu bayangkan dia tahu semua hadis. Macam mana nak cakap? Bukan kata over, bukan kata exaggeration, tak, betul saya tahu semua. Okey, cuba. cuba. Rupanya itulah dia. Apa ni orang kata apa, sebahagian dari kisah. Yang akan datang insya-Allah ada rezeki, kita akan sambung bab apa ni? Bab apa tadi? Kita kata tadi. Bab miskin. Kemiskinan harta. Betul tak? Bab apa tadi? Okey. Bab tentang kesabaran di atas kemiskinan dan kehidupan yang sederhana, yang susah, dan juga menjual pakaian ataupun isi rumah untuk ilmu. So ada kisah khas dia asingkan, Syekh Abu Burdah asingkan, nak tunjuk macam mana para ulama dulu susah payah mencari duit untuk menuntut ilmu. Kan, untuk menuntut ilmu. Jadi mana dia dapat ilmu tu selepas apa maksudnya, dia lazat dia dapat ilmu tu tak kisah walaupun dia susah. Dia dapat ilmu tu lebih lazat daripada semua benda yang lazat. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. InsyaAllah semoga kita dapat pengajaran banyak oleh kisah-kisah ni. Dan kita akan lihat akan datang lagi. Dan macam tu juga lah dalam aspek-aspek lain, macam aspek tentang mereka tak berkahwin. Ada aspek mereka tinggalkan perkahwinan semua, kemudian mereka sanggup berlapar. Itu khas tu buat makanan tu. Itu bab yang keempat. So masa tu kita kena lapar lah untuk baca. Kita kena hati-hati lah. Jadi kita mula tombiang tadi tu, yang datang tu lepas baca kita kena. Sebelum macam tak apa kena. Allah. Ada soalan kan? Masih datang. Kitab ni bagi orang yang tahu bahasa Arab kena ambil, kena belilah, kena cari dan jadikan dia bahan bacaan. Sebab Syekh Abu Burdah dia ada banyak maklumat sampingan yang penting. Dia ada banyak maklumat sampingan. Dia dah Translate saya tak tahu ada ke tak ada. tak pasti. Rasanya tak ada.